Apa pun alhamdulillah. Segmen bicara barakah bersama Dai Lembaga Zakat Selangor, nantikannya setiap minggu kita bawakan setiap pagi Selasa untuk belajar lebih lanjut tentang ibadah ataupun kewajipan berzakat. Ya betul, dan itu berkongsi untuk bicara barakah bersama Dai LZS itu menutup tirai Warna Pagi untuk edisi hari Selasa ataupun hari terakhir untuk bulan 11 2021 ni. Dan selepas ni Yati akan terus temankan anda menerusi Tetuang Udara Radio IKIM. Kita ada segmen Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan syariah dan perundangan. InsyaAllah Yati akan bersama dengan Encik Asham Ahmad sebentar lagi. Okey. Warna Pagi kita berehat seketika. Kita jumpa besok pula lah insyaAllah untuk edisi hari Rabu. Sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Hubungi 13884343 untuk info agihan dan kutipan. Layari zakatselangor.com.my untuk pembayaran zakat anda. Dengan zakat, andalah hero asnaf. Bayangkan jiwa yang tenang, anak-anak yang soleh, pasangan yang mendamaikan, gaji biar sederhana tetapi cukup segalanya. Inilah namanya keberkatan. Mahu mencari keberkatan dalam kehidupan? Temui kami para Dai Lembaga Zakat Selangor setiap hari Selasa jam 9.30 pagi hanya di Radio IKIM, saluran inspirasi Korea Islami anda. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. 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 Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Masina Alias dalam Berita IKIM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP membuka 4 kertas siasatan ke atas pemborong ayam atas kesalahan gagal menurunkan harga. Pengarah KPDN HEP Terengganu Saharudin Kia berkata, harga maksimum ayam yang diperiksa ialah RM10.50 sekilogram, manakala harga minimum ditetapkan RM8.80 sekilogram. Katanya 4 kertas siasatan itu dibuka ke atas pemborong ayam atas kegagalan menurunkan harga pada paras ditetapkan. Saharudin berkata sebanyak 41 peniaga peringkat borong dan runcit diberikan surat pemberitahuan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Katanya pemborong dan peniaga berkenaan diminta untuk menurunkan harga jualan ayam seperti ditetapkan. Ketika mengulas mengenai kenaikan harga sayur, Saharudin berkata kenaikan harga sayur-sayuran bersifat sementara dan dijangka turun semula selepas cuaca bertambah baik. Sejumlah 18 projek baharu dan 61 projek sambungan bagi projek jalan luar bandar di Sarawak diluluskan di bawah Rolling Plan pertama Rancangan Malaysia ke-12 tahun 2021 melibatkan peruntukan RM112.5 juta. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah berkata ia merupakan antara pelbagai inisiatif yang dirancang kerana kerajaan memahami kepentingan meningkatkan kemudahan asas di kawasan luar bandar di negeri itu. Hasbi berkata program bantuan perumahan rakyat termiskin kepada golongan miskin dan miskin tegar kawasan luar bandar di seluruh negara melibatkan siling peruntukan sebanyak RM2.035 bilion bagi pelaksanaan sebanyak RMK12. Maghribi akan mendesak agar rundingan damai antara Israel dengan Palestin disambung semula. Titah Raja Muhammad VI semalam selepas hampir setahun negara itu memperbaharui hubungan dengan rejim Yahudi. Maghribi memperbaharui hubungan rasmi dengan Israel Disember tahun lalu, 2 dekad selepas memutuskan pertalian itu berikutan tercetusnya Intifada kedua. Sebelum ini, pentadbiran bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengusahakan jalinan hubungan antara Israel dengan sejumlah negara Arab. Dalam ucapan baginda
Baginda sempena Hari Solidariti Antarabangsa bersama rakyat Palestin, Anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Raja Muhammad VI menegaskan Maghribi bersolidariti sepenuhnya dengan rakyat Palestin serta hak mereka untuk menjadi negara merdeka di samping Israel. Baginda turut menggesa supaya usaha dilakukan ke arah pembinaan kepercayaan sekaligus mendesak kedua-dua belah pihak untuk mengelak daripada mengambil tindakan yang boleh menghalang proses damai berkenaan. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 25 Oktober dalam tahun 2013, Majlis Perasmian dan Pelancaran Kelas Sijil Pengajian Agama Islam Terengganu telah diadakan. Turut hadir pada majlis ini Tuan Haji Omar bin Musa yang merupakan Timbalan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu dan yang berbahagia Datuk Hajah Samsiah binti Datuk Haji Awang, Pengarah Kanan Jabatan Dakwah, Pendidikan dan Pengurusan Masjid. Mesyuarat Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu, MAIDAM, yang bersidang pada 20 Februari 2011 memutuskan untuk mewujudkan platform khas pembelajaran agama secara formal dan bersijil bagi golongan berumur 25 tahun ke atas. Pada permulaan, kelas pengajian ini telah diperkenalkan di 3 buah masjid, iaitu Masjid Al-Muktafi Billah Shah, Masjid Hadari Jerutih dan Masjid Geliga di Kemaman dengan peruntukan lebih RM700,000 setahun. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. يا لطيف 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 يا فتاه يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menghampiri 10 minit pagi dan masanya untuk anda bersama saya Nur Hayati Paradi untuk perkongsian aspirasi edisi Selasa hari ini 30 November 2021. Alhamdulillah. Terima kasih pada rakan-rakan setugas di unit berita sebentar tadi untuk perkongsian berita IKIM jam 10 pagi. Juga terima kasih
kasih untuk rakan-rakan Warna Pagi yang telah pun mewarnakan pagi Selasa anda bersama dengan Hazwan Syah juga Sufian Amrin. Terima kasih pada mereka. Alhamdulillah. Dan untuk anda rakan pendengar, akan bersama dengan Yati kurang lebih 3 jam. Bakal kita mulakan dengan perkongsian syariah dan perundangan. Encik Muhammad Asam Ahmad akan bersama dengan sahabat-sahabat. Hari ini menarik. Encik Asam akan bawakan tajuk tentang erti sebuah perkahwinan. Bagaimana yang dikatakan sebagai erti sebuah perkahwinan itu sendiri, dan bagaimana sekarang ni ada fenomena orang dah tak mahu nak berkahwin, kurang percaya pada institusi perkahwinan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan dapatkan pencerahan daripada Encik Asam Ahmad berkenaan dengan perkara tersebut supaya kita belajar dan tahu meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, menjadi orang yang adil kepada diri sendiri insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, ikuti perkongsiannya nanti. Kita akan kongsikan di Radio IKIM secara live, juga di YouTube channel IKIM dan juga di FB IKIM FM untuk anda ikuti dan juga tonton bersama-sama insya-Allah. Saat ini jom kita bersama dengan Fain dengan Adil, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami, bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Lafazkanlah dengan akal bijaksana yang adil lagi bersih. Raja-raja keangkuhan lenyapkanlah biar hati jadi sama rata, sama rasa sesungguhnya. Keadilan menghapuskan kezaliman manusia di dunia. Neracanya dari hati yang beriman. Jangan kesombongan yang merajai hati, mengatur mencengkam keputusan dan pertimbanganmu nanti. Janganlah kau curang menjatuhkan keputusan. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Omar, cuba baca ayat kelima surah Al-Waqi'ah. Wabusatil jibalu basa. Okey, baca ayat ke-8 surah Al-Alaq. Inna ila rabbika ruj'a. Wah, hebatnya Abang Omar. Abang Omar belajar dengan kawan-kawan di Al-Baghdadi. Seronok. Jom daftar anak anda ke program kolaborasi APC dan Oh Didik sekarang. Layari www.jomapc.com. Alhamdulillah. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Ingat macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangat lah bang. Apa nak risau? Sistem bayar mudah kan ada? Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar, sampai 7 ke 8,000. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita ni kan memerlukan penapis air. Dan kalau boleh, yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan beralkali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2,499 saja. Termasuk pengantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran. Kalau nak untung, boleh beli secara tunai. Dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran. Bayaran deposit cuma serendah RM699 dan ansuran bulanan cuma serendah RM200 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran saja bang. Yang seronoknya sekarang ni ada tawaran istimewa. Servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut. Sama ada belian secara tunai atau ansuran. Seronoknya bang. Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan beralkali itu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019-224-6333 019-224-6333. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yaftin nas hatta yaftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini kita bersama dengan anda menerusi rancangan syariah dan perundangan bersama dengan kita untuk sepanjang bulan November ini. Kita bersama dengan Encik Asham Ahmad dah pun berada di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Encik Asham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Encik Asham merupakan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan hari ini tajuk yang menarik untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar, tajuk tentang kenapa enggan berkahwin. Kan, kenapa enggan berkahwin, itu tajuknya. Mungkin kita nak berikan sedikitlah mukadimah awalan ini, Encik Asham, kenapa kita pilih tajuk ini. Mungkin juga Encik Asham boleh terangkan kepada rakan pendengar apakah itu perkahwinan dalam Islam. Silakan. Ya, terima kasih Hati. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tajuk yang dipilih oleh Hati ini adalah merupakan satu tajuk yang penting pada masa kita ini, kerana seperti yang Hati sebut tadi, banyak, ramai, bahkan kita difahamkan jutaan lelaki dan perempuan yang berusia lebih daripada 30 tahun dalam negara kita tidak berkahwin, masih belum berkahwin maksud saya. Dan trend ini nampaknya semakin meningkat. Dan apa yang berlaku di negara kita sekarang ini bukanlah sesuatu yang baru kalau kita lihat kepada trend di negara-negara barat dan negara yang lain, negara seperti Jepun, bahkan China sendiri, di mana jumlah mereka yang berkahwin itu semakin merosot daripada tahun ke tahun. Dan bersama dengan merosotnya perkahwinan itu adalah merosotnya juga kadar kelahiran. Di negara seperti China sekalipun, walaupun kita tahu bahawa negara China adalah negara yang paling ramai penduduk di dunia, tetapi negara itu sekarang sedang menghadapi masalah menua. Maknanya walaupun penduduknya ramai, tapi sebahagian besar pada mereka akan menjadi warga tua dalam masa tak berapa lama lagi. Sedangkan kadar kelahiran semakin merosot. Berikutan kadar perkahwinan juga semakin merosot. Jadi inilah yang berlaku di banyak negara dalam dunia pada hari ini. Maka kembali kepada Islam. Dalam Islam, perkahwinan adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang disuruh, sesuatu yang digalakkan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di antara tanda-tanda kebesarannya, wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan hidup. Dia ciptakan perempuan untuk lelaki, ciptakan lelaki untuk perempuan,
supaya kamu dapat hidup dengan tenang bersama dengan pasangan kamu. Dan dia menjadikan di antara kedua kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Lelaki cinta dan kasih kepada perempuan, perempuan memiliki cinta dan kasih kepada lelaki, dengan sebab itu mereka memiliki ikatan. Dan perkahwinan itu disyariatkan untuk merasmikan ikatan itu. Datangnya syariat supaya ikatan itu dapat dibuat secara teratur. Perempuan yang bagaimana yang boleh dikahwini, yang bagaimana tidak boleh dikahwini. Kalau nak berkahwin, apa caranya, apakah aturannya, bagaimanakah keizinan itu diperolehi, dan bagaimanakah seharusnya ia dilaksanakan. Itu adalah merupakan perkara-perkara yang disyariatkan oleh agama, diaturkan oleh agama. Dan agama juga menetapkan hukuman-hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini. Bagi lelaki yang inginkan kepada perempuan, yang perempuan yang ingin kepada lelaki tapi tak nak ikut peraturan, tak nak ikut agama, tak nak ikut syariat, maka mereka melakukan zina. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, yang tidak bermaruah, disebabkan oleh hawa nafsu. Sedangkan agama sudah menunjukkan jalannya. Maka orang-orang yang sebegini, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, kepada mereka pula ditetapkan hukuman-hukuman yang keras, hukuman-hukuman yang berat. Kenapa? Kerana untuk memelihara maruah diri, memelihara masyarakat, memelihara keturunan, supaya tidak bercampur aduk keturunan, dan supaya tidak timbul berbagai-bagai konflik yang berpunca daripada tiada aturan dalam hubungan di antara lelaki dan perempuan. Bukan dengan sebab itu, dalam Islam perkahwinan itu adalah merupakan suatu institusi yang dimuliakan, yang amat dijaga, dan perkahwinan itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang digalakkan oleh agama. Jadi tidak sepatutnya timbul di dalam masyarakat Islam. Dalam masyarakat yang bukan Islam, itu lain cerita. Akan tetapi dalam masyarakat Islam, bila jelas perkara ini, jelas galakannya dalam Al-Quran, jelas galakannya, suruhannya, perintahnya di dalam sunnah Rasulullah SAW, maka sepatutnya tidak timbul masalah enggan berkahwin di dalam masyarakat Islam. Jadi kalau sekiranya timbul perkara itu, maka salah satu daripada sebabnya adalah merupakan kerana semakin hilangnya kefahaman terhadap ajaran-ajaran agama. Jadi perlulah untuk kita mengingatkan semula kepada para muda-mudi kita, para belia kita, tentang pentingnya perkara perkahwinan ini, supaya mereka ada cita-cita dan usaha untuk suatu hari nanti melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini. Ya. Masya Allah, ni perintah Allah Ta'ala. Bila Cik Asam kata digalakkan dalam Islam, kena ada cita-cita, kena ada usaha, tu maknanya perkara yang penting sebenarnya dalam kita nak hidup di atas muka bumi Allah SWT ini. Dan insyaAllah lepas ni kita akan bincangkan juga, bila kata tentang digalakkan sebagainya, nak letak di bahu siapa tanggungjawab menentukan pasangan kepada anak tu, kepada anak tersebut ke memang anak yang kena
pilih pasangan mereka ataupun ibu ayah mereka bertanggungjawab terhadap pasangan ataupun nak mengahwinkan anak mereka. InsyaAllah kita akan dapatkan jawapan selepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tekan butang share di perkongsian FB kita supaya lebih ramai lagi faham tentang perkara ini. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini tentunya, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan bersama dengan Encik Mak Asham Ahmad, bukan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, untuk tajuk kita pada hari ini, kenapa enggan berkahwin. Dan tadi Encik Asham dah kongsikan kepada kita tentang betapa dalam Islam itu sangat menggalakkan institusi perkahwinan dan sebagainya, macam-macam lah tadi kan, dari sudut maqasid syariah pun untuk menjaga keturunan dan sebagainya kan Cik Asham. Cumanya mungkin kita boleh sambung lagi, sebab bila kita cakap tentang perkahwinan ini adalah gedung pahala Cik Asham, tapi dalam masa yang sama ada juga di kalangan masyarakat kita rasa tanggungjawab tu kat siapa sebenarnya nak mengahwinkan anak. Adakah tanggungjawab itu kepada pasangan ibu ayah ataupun terhadap anak itu sendiri untuk memilih pasangan hidup mereka Encik Asham? Ya, dari segi tanggungjawab itu sebenarnya tidak ditetapkan secara khusus, kecuali bagi bapa kepada anak perempuan. Ditetapkan supaya dia mengahwinkan anak perempuannya dengan lelaki yang baik. Itu saja. Dipastikan bahawasanya lelaki itu adalah lelaki yang baik. Jangan biarkan lelaki yang tidak ada agama, yang tidak ada akhlak, yang tidak ada budi pekerti, yang fasik, daripada mengahwini anak perempuan. Kerana itu adalah merupakan di bawah tanggungjawabnya. Dia adalah wali kepada anak perempuan itu. Maka
wajib bagi bapa itu menjaga kepentingan anak perempuannya. Adapun bagi anak lelaki, maka dia tidak memerlukan kepada wali. Anak lelaki dia perlu dia lebih bebas untuk membuat pilihan sendiri. Begitu juga dengan perempuan yang sudah berkahwin ataupun yang pernah berkahwin, iaitu janda, yang sudah bercerai, maka dia tidak lagi perlukan kepada keizinan bapanya. Maka dia lebih bebas untuk memilih sendiri pasangan hidupnya. Jadi itu dari segi tanggungjawab untuk menentukan untuk memilih pasangan. Tapi pada zaman kita ini, kita tahu bahawasanya perhubungan itu lebih terbuka. Kita lihat lelaki dan perempuan itu lebih luas pergaulannya di sekolah, di universiti, di tempat-tempat pekerjaan, tempat kerja. Jadi kita lihat mereka lebih terbuka dari segi pergaulan. Dan dengan sebab itu juga, maka cara lama di mana ibu bapa menentukan jodoh ataupun memilih jodoh, ibu bapa ataupun keluarga menetapkan jodoh itu sudah semakin tidak digunakan. Sudah semakin tidak penting, tidak seperti dahulu. Dan lebih ramai orang yang memilih sendiri, membuat pilihan sendiri. Bahkan dengan majunya sistem perhubungan menggunakan internet, maka kita dapati juga di antara jalan-jalan ataupun saluran-saluran yang digunakan untuk mencari jodoh itu, antaranya adalah melalui media sosial. Ada yang menggunakan IG, Facebook dan berbagai-bagai lagi platform media sosial untuk untuk mendapatkan jodoh. Maka yang demikian itu adalah merupakan cara-caranya sahaja. Jadi cara-cara ini boleh berubah mengikut zaman dan mengikut suasana pada zaman itu. Akan tetapi perkara yang asasnya itu tetap sama. Perkara yang asasnya itu tetap sama. Dalam Islam, rukun-rukun nikah itu mesti diraikan. Mesti aturan-aturannya mesti diikut. Apa yang wajib itu mesti ditunaikan. Kalau tidak, nanti perkahwinan itu mungkin tidak sah. Mungkin tidak sah. Tak boleh sesuka hati saja ambil anak perempuan orang, bawa pergi kahwin. Dan kemudian timbul berbagai-bagai masalah kepada pasangan itu, dan timbul pula masalah kepada anaknya pula nanti dari segi undang-undangnya. Jadi ini menimbulkan berbagai-bagai masalah, dan ini kalau sekiranya seseorang itu tidak boleh bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan. Tak boleh bertanggungjawab terhadap perempuan yang dia kahwini, tidak berfikir panjang terhadap tanggungjawabnya terhadap anak. Kalau nanti dilahirkan anak, apa yang akan menimpa anak berkenaan. Jadi itu menunjukkan seorang yang tidak memikirkan tanggungjawabnya dalam perkahwinan. Sedangkan perkahwinan itu bererti kesanggupan seseorang itu untuk menerima tanggungjawab. Dan tanggungjawab itu adalah sesuatu yang mesti dijawab. Sesuatu taklif. Sesuatu yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Maka sebab itulah, maka perkahwinan itu kita lihat sebagai suatu perintah Allah. Dalam Islam kita melihat perkahwinan itu sebagai suatu perintah Allah dan melihatnya sebagai suatu taklif, melihatnya sebagai suatu tanggungjawab yang besar. Jadi bila kita bila seorang lelaki menerima menjawab
akad nikah daripada bapa ataupun wakil bapa. Jadi sebenarnya asalnya menikahkan anak perempuan itu adalah bapanya. Maknanya seorang bapa menyerahkan. Bila dia mengahwinkan anaknya, maknanya dia menyerahkan tanggungjawab menjaga anak perempuan yang dia jaga daripada lahir sampailah kepada dah jadi besar panjang. Kepada lelaki ini yang dia percaya memiliki tanggungjawab, memiliki sifat amanah, memiliki maruah dan harga diri, memiliki kesanggupan dari segi fizikal, mental dan juga material untuk membahagiakan anak dia, untuk memberikan, menyediakan keperluan hidup anaknya, untuk mendidik anaknya, untuk menjadi teman, penghibur kepada anaknya. Itu semuanya adalah merupakan apa yang diandaikan bila seseorang itu menerima nikah. Bila dia menerima nikah, maknanya dia menerima segala tanggungjawab itu. Jadi dengan sebab itulah maka dalam Islam masalah pernikahan ini adalah satu bab daripada ilmu fiqah. Satu bab daripada ilmu fiqah. Jadi Yati bertanya tentang tanggungjawab siapa. Jadi persoalan tanggungjawab siapa itu adalah hanya merupakan satu persoalan kecil daripada banyak persoalan-persoalan yang menyangkuti ilmu munakahat. Bab munakahat di dalam ilmu fiqah. Maka wajib bagi kita, khususnya bagi mereka yang akan melangsungkan perkahwinan, supaya mendalami persoalan fiqah munakahat itu. Kerana ramai daripada mereka yang berkahwin itu fikir hanya dengan mengikuti kursus perkahwinan kadar sehari setengah, tak silap saya sekarang sehari setengah, itu sudah memadai. Sedangkan bab-bab dalam ilmu fiqah muamalat munakahat itu banyak, agak banyak, dan perlu dihuraikan dengan lebih mendalam, khususnya tentang bagaimana tanggungjawab terhadap suami, tanggungjawab suami terhadap isteri, tanggungjawab terhadap anak-anak, hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara-perkara itu, dan juga nasihat-nasihat yang datang daripada para alim ulama tentang perkahwinan. Itu semua adalah merupakan perkara-perkara yang mesti dipelajari. Sebelum kita nak bercakap tentang apakah hukum itu, apakah hukum ini, maka kita kena ada dulu kefahaman tentang makna, tentang tujuan. Itu dahulu. Bila kita jelas apa itu makna perkahwinan, apakah itu hikmah dan tujuan daripada perkahwinan, barulah lebih mudah untuk kita memahami hukum. Kerana dalam hukum itu akan ada sebab kenapa. Bila kita nyatakan hukum, orang akan bertanya, kenapa begitu? Kenapa tidak begini? Jadi sebab itu kena faham dulu tujuan syariat. Kena faham juga tujuan agama. Itu apa? Bila kita faham tujuan agama itu apa, untuk apa agama itu diturunkan, kenapa syariat itu diberikan kepada manusia, maka lebih mudah untuk kita faham kenapa yang ni wajib dibuat, kenapa yang ni haram dibuat, kenapa orang perempuan mesti dapatkan wali sebagai contoh. Kenapa? Apa sebab? Untuk jaga apa? Itu. Jadi kita kena faham dulu kenapa tujuan Islam buat macam tu. Jadi tidaklah kita nanti terpedaya dengan da'ayah orang lain yang memberikan berbagai-bagai tohmahan dengan mengambil contoh hukum wali itu sebagai bukti bahawasanya Islam itu menindas wanita. Jadi dia membaca wali itu sebagai suatu penindasan. Sedangkan kita dalam Islam melihat
kewajipan seorang wali itu adalah menjaga kebajikan anak perempuannya. Kewajipan seorang bapa yang menjaga dan mendidik anaknya dan sehingga menjadi seorang manusia yang dewasa, kewajipan dia untuk memastikan lelaki yang mengahwininya itu adalah lelaki yang baik. Itu tugas seorang bapa. Tak selesai tugasnya selagi dia tidak mengahwinkan anak perempuannya itu dengan lelaki yang baik, yang layak untuk menjaga kebajikan anak perempuannya dunia dan akhirat. Bukan setakat untuk mendapat kebahagiaan dunia, tetapi yang lebih utama lagi supaya anak dia memperoleh kebahagiaan di akhirat. Maka dengan sebab itu dia kena dapatkan sebaik mungkin lelaki yang paling sesuai untuk tujuan itu. Itu adalah merupakan tanggungjawab seorang wali. Kewajipan seorang wali. Bahkan dia akan dipersoalkan di hadapan Allah kalau dia tidak melakukan itu. Ya. Masya Allah, ni adik bapa-bapa dah gerun dah ni Encik Asam. Bapa-bapa dah gerun dah, ni tanggungjawab besar dan sebagainya. Masya Allah. Dan kita ada soalan daripada sahabat kita Encik Asam yang menghantarkan soalan di WhatsApp IKIM. Dia kata, Encik Asam, Assalamualaikum Encik Asam. Kata, apakah hukum jika tak mahu berkahwin atas alasan kemampuan berdikari tanpa perlu ada pasangan, Encik Asam? Dan juga mungkin ada juga yang tak percaya kepada institusi perkahwinan dan sebagainya ni Encik Asam. Silakan. Ya. Salah satu daripada ialah seperti yang kita sebutkan tadi, perkahwinan itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Para nabi semua itu disebutkan mereka itu mempunyai isteri-isteri dan anak-anak. Mereka berkeluarga. Mereka bukan hanya sahaja mengajak manusia untuk beribadat kepada Allah dan meninggalkan kehidupan termasuk berkahwin. Bahkan mereka itu berkahwin. Dan Allah Ta'ala pun dalam dia menciptakan manusia. Allah Ta'ala boleh nak menciptakan manusia tanpa perkahwinan. Dia boleh je ciptakan manusia keluar daripada tanah ke timbul macam tu aja. Ada manusia macam tu. Kun fayakun. Jadi saja manusia. Tetapi Allah Ta'ala jadikan manusia itu dengan aturan-aturannya. Dan satu aturannya itu adalah melalui hubungan di antara lelaki dan wanita. Jadi dengan sebab itu disyariat perkahwinan untuk mengatur hubungan itu. Itu tujuan perkahwinan, untuk mengatur. Jadi walau bagaimanapun untuk memperolehi zuriat dan juga keturunan yang merupakan satu daripada tujuan yang terpenting daripada perkahwinan. Jadi tetap perlukan kepada hubungan yang antara lelaki dan perempuan. Hubungan yang antara lelaki dan perempuan. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala menciptakan pula nafsu. Lelaki mempunyai nafsu terhadap perempuan. Perempuan mempunyai nafsu terhadap lelaki. Dengan sebab itulah maka keturunan manusia itu sampailah daripada Nabi Adam kepada kita sekarang. Dan insya-Allah akan berterusanlah kepada anak cucu kita nanti. Jadi bagaimana dengan persoalan mereka yang tidak mahu berkahwin kerana tidak mampu? Jadi ini adalah merupakan satu persoalan yang timbul khususnya pada zaman kita ini. Bukan zaman kita saja sebenarnya. Orang yang tidak mampu berkahwin ni pada setiap zaman ada. Tetapi khusus pada zaman kita ini di mana fenomena ini dilihat meluas, merata. Kerana masalah ekonomi, kerana kesempitan hidup, orang tak mampu nak berkahwin. Tetapi adakah benar mereka tidak berkahwin kerana tidak mampu untuk berkahwin? Kerana apa yang berlaku sebenarnya adalah mereka yang hidup seperti orang yang dah berkahwin tetapi tidak berkahwin. Maknanya hidup secara zina. Hidup secara tidak mengikut syariat. Dan di setengah-setengah tempat
kehidupan sebegitu mula diterima kerana mengikut jejak langkah contoh orang-orang yang tidak beragama. Jadi kita sepatutnya dalam masyarakat kita, masyarakat Islam, perkara ini tidak berlaku. Jadi masalah tidak mampu ni adakah benar tidak mampu? Kerana kalau mengikut agama tidak ada syarat-syarat yang berat yang boleh menghalang pada perkahwinan. Kerana perkara menyebabkan tidak mampu itu kebanyakannya bukan daripada agama, tetapi daripada adat-adat yang sebenarnya tidak pun disuruh oleh agama, tidak pun digalakkan oleh agama. Contohnya mahar yang mahal. Agama tidak menetapkan mahar, itu terserah pada perempuan nak minta berapa. Tetapi kalau sekiranya diletakkan mahar yang terlalu tinggi, maka dengan sendiri sukar untuk dipenuhi permintaan itu dan akan menyebabkan perkahwinan juga menjadi sukar. Dan juga kita kena praktikal lah dalam perkara ini. Ibu bapa, tugas ibu bapa adalah untuk mengahwinkan anaknya dengan lelaki yang baik. Bapa kepada anak perempuan, lelaki yang baik. Tidak disuruh dalam agama kahwinkanlah anakmu dengan lelaki yang kaya, lelaki yang berduit. Tidak kira apa agamanya, tidak kira akhlak dan budi pekertinya bagaimana. Bukan itu yang disuruh oleh agama. Kerana agama, apa yang ditekankan adalah ilmu dan akhlak. Itu perkara yang paling utama. Bukan kita kata perkara yang berbentuk material itu tidak penting, tetapi dari segi kepentingannya itu letak di belakang. Ada yang lebih penting. Kerana barang siapa yang menjaga agamanya, pastilah dia akan menjaga isterinya dengan baik. Kalau dia nak jaga isterinya yang baik dengan baik, maka mestilah dia kena sediakan makan minumnya, pakaiannya, pendidikan untuknya, dan semua itu memerlukan kepada wang. Maka dia perlu bekerja. Bagaimana dia boleh jadi seorang lelaki yang baik dan berakhlak kalau dia tak bekerja mencari makan yang halal? Maka termasuk dalam perkara baik ini bukan hanya semata-mata pergi ke masjid bersembahyang, tetapi juga bekerja, dan bekerja mencari kerja yang halal, untuk menyara diri dan juga keluarga. Jadi sememangnya dalam Islam, walaupun persoalan harta itu bukan persoalan yang paling utama, akan tetapi dia syarat, termasuk dalam syarat kemampuan. Sebab itu Nabi kata, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Bahawa siapa yang mampu di kalangan kamu untuk menanggung perkahwinan itu, maka kahwinlah. Eloklah dia kahwin. Jadi soal mampu itu adalah sesuatu yang subjektif. Jadi kemampuan itu adalah sesuatu yang subjektif. Masalah sekarang ni, adakah persoalan kemampuan itu sebenarnya yang jadi masalah, ataupun masalahnya kerana kita telah membuat sesuatu yang di luar daripada kemampuan. Saya ada terbaca dalam berita semalam baru terbaca tentang bakal-bakal pengantin yang mengeluh bagaimana suatu perkahwinan yang untuk jemputan 300 orang memerlukan RM25,000 kos. Sedangkan sebelum ini katanya RM18,000 saja untuk 1,000 orang jemputan. Jadi itu persoalannya, bagaimana seorang yang bekerja sebagai penghantar makanan, kerja grab food saja, lelaki itu mungkin pendapatannya sekitar RM2,000 ke RM3,000 saja. Bagaimana dia nak kahwin? Sedangkan mereka ini adalah anak-anak muda yang kuat-kuat, yang tubuh badannya sehat, yang berhajat kepada perempuan, berhajat kepada nak berumah tangga. Begitu juga yang perempuan, walaupun mereka bekerja tidaklah tinggi
tetapi sebagai manusia mereka ada cita-cita untuk rumah tangga, memiliki pasangan hidup. Jadi yang menjadi masalah sekarang ni bukanlah tidak mampu. Mereka yang betul-betul tidak mampu itu cerita lain. Bahkan kalau betul-betul tidak mampu sekalipun, dalam hadis Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang lain membantu kawan kita ini nak berkahwin. Maka kita buatkan kenduri supaya dapat kawan kita yang kurang mampu ini berkahwin. Itu yang disuruh oleh Rasulullah. Maknanya boleh kita tolong. Maka dengan sebab itu boleh diusahakan. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin memberikan derma ke, sumbangan ke, tabung ke, yang membolehkan orang-orang yang kurang berkemampuan ini dikahwinkan, dibantu untuk mereka berkahwin. Jadi ini adalah merupakan perkara-perkara yang bersifat praktikal yang boleh kita usahakan. Dan bagi saya, masalah tidak mampu itu dalam kebanyakan kes bukanlah berpunca daripada agama, akan tetapi berpunca daripada kejahilan terhadap tujuan agama. Maka dengan sebab itu, maka kita telah mencipta adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan yang memberatkan kita dan akhir sekali menyusahkan kita untuk melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Itulah yang sebenarnya berlaku. Jadi saya ingat cukuplah dengan hadis Nabi SAW tentang siapa yang berkahwin, lebih kurang maksudnya, kalau sekiranya dia tidak mampu, maka dengan sebab perkahwinan itu, maka Allah Ta'ala cukupkan. Jadi kita dalam Islam, ayatnya ini yang nak kena jelas dulu. Sebelum kita nak faham perkara ini, maka kita nak kena mengaji dulu akidah. Nak kena mengaji dulu akidah sebelum kita nak mengaji hukum. Mengaji akidah, kita faham dulu akidah bahawasanya rezeki itu adalah merupakan jaminan Allah. Tugas kita adalah cari rezeki. Dan isteri kita pun ada rezekinya sendiri. Anak kita pun kalau dia lahirkan nanti juga sudah ditetapkan rezeki baginya. Jadi kita dalam Islam, kita kena yakin dengan rezeki itu. Kena yakin dengan rezeki itu, kok mana-mana dia akan datang. Yang penting kita kena yakin dengan Allah Ta'ala dan kita kena sanggup berusaha. Jadi perkahwinan itu mungkin menjadi pemangkin untuk seseorang itu bekerja lebih kuat, supaya dia sebelum ni tak mampu, dengan sebab dia berkahwin itu, dia usaha dia itu lebih 2 kali ganda, dan dia telah berjaya dengan sebab dia sudah berkahwin. Sebelum ini mungkin motivasinya untuk bekerja, untuk berusaha itu sangat lemah, tidak cukup kuat. Cukuplah sekadar dia seorang. Tapi sekarang dia dah ada isteri, mungkin nanti dia akan ada anak, maka kesaan untuk dia bekerja lebih kuat, untuk dia berfikir lebih mendalam tentang masa depan itu menjadi lebih kuat. Jadi dengan sebab itu, maka dia bekerja lebih kuat. Dan insya-Allah dengan sebab usahanya, kesungguhannya, keikhlasannya itu, Allah Ta'ala akan bukakan baginya pintu-pintu rezeki. Yang itu kita kena yakin. Baik, maknanya memang kena ada ilmu tersebut kan. Maksudnya selagi ada kehidupan, Allah akan cukupkan. Maksudnya kan Cik Asam kita sampai hujung-hujung, dan Cik Asam banyak juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, tapi kita tak dapat nak layani semua sebab kita pun dah kesuntukan masa. Cuma di hujung ni lah Cik Asam, sedikit nasihat daripada Cik Asam sendiri, kenapa enggan berkahwin itu, silakan. Ya, saya rasa saya dah bagi cukup banyak nasihat tentang kenapa tak nak berkahwin. Jadi itu persoalan lah yang Yati timbulkan. Kenapa tak nak berkahwin? Jadi tak sepatutnya kita tak nak berkahwin. Kerana perkahwinan itu adalah merupakan suatu yang baik untuk diri kita, suatu yang baik untuk masyarakat kita. Bahkan kalau kita baca pun, suatu yang baik untuk mental kita, untuk kesihatan, untuk